Hadi akui mahu jatuhkan kerajaan perpaduan dan tidak ambil kisah titah agung. Presiden PAS Haji Hadi nampaknya terus-menerus membuat tindakan yang boleh mengancam keselamatan dan menggugat kestabilan negara apabila menyatakan bersedia menjatuhkan kerajaan yang ditubuhkan dan diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dia turut seolah-olah memperleceh titah Yang di-Pertuan Agong apabila menyatakan bahawa titah agung satu kenyataan yang tidak qat'i atau tidak menjadi kata putus yang menghalang untuk ada perubahan dalam negara demokrasi. Sebelum dari itu, Haji Hadi turut menyanggah titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu yang melarang aktivis politik dari berceramah di masjid dengan katanya, ahli politik bukan sahaja perlu tetapi menjadi kewajipan berceramah di masjid. Ini adalah tindakan biadab dan derhaka terhadap titah Yang di-Pertuan Agong yang mahu agar menghentikan berpolitik demi kepentingan yang sempit kerana rakyat telah keletihan berhadapan dengan kemelut politik selama 33 bulan akibat dari konspirasi tebuk atap oleh Haji Hadi dan ahli politik yang lain. Kini rakyat perlukan kerajaan yang mampu memulihkan ekonomi khususnya apabila Bank Dunia telah memberi amaran dengan kegawatan ekonomi dunia. Semasa langkah Sheraton, Haji Hadi turut mengeluarkan kenyataan bahawa tindakan Pakatan Harapan yang mahu mengadakan undi tidak percaya terhadap Muhyiddin adalah umpama tidak percaya kepada Agong. Mengapakah kini tindakan-tindakannya sangat jelas menentang titah Yang di-Pertuan Agong? Ini menzahirkan kecelaruan identiti yang ada pada pemikiran Haji Hadi. Jika Haji Hadi ikhlas untuk menyelamatkan negara dan rakyat, kenapakah dia bertindak menolak titah agung untuk semua parti bergabung dalam satu kerajaan perpaduan agar kerajaan yang stabil dapat dibentuk dan pemulihan ekonomi pasca COVID dapat berjalan dengan lancar? Dia bukan hanya menolak menyertai kerajaan perpaduan, malah memilih untuk berusaha membentuk kerajaan secara tebuk atap sebagaimana dia pernah lakukan dahulu, seterusnya menyebabkan politik negara menjadi huru-hara selama 33 bulan. Tahukah Haji Hadi bahawa orang yang biasanya suka menebuk dan masuk melalui atap adalah pencuri dan perompak? Kerajaan yang dibentuk dengan cara songsan ini telah mengakibatkan terlalu banyak kerosakan kepada negara, antaranya ketirisan wang negara melalui skandal Jana Wibawa. Kematian COVID antara tertinggi di dunia yang berpunca dari lonjakan kes bila mana Haji Hadi dan Perikatan Nasional mahu merampas kerajaan Sabah dan Johor, seterusnya lockdown yang terpaksa dibuat berulang kali dalam tempoh yang panjang walhal itu boleh dielakkan. Tidakkah Haji Hadi rasa berdosa dengan segala kerosakan ekonomi dan kematian hasil tindakannya itu? Mungkin Haji Hadi yang disuguhkan dengan jawatan masih belum merasa puas untuk makan gaji buta dalam masa sama membiarkan kerosakan yang berlaku kepada rakyat dan ekonomi negara. Sebenarnya Haji Hadi pun sedia maklum bahawa dengan sokongan 2/3 ahli parlimen dan kewujudan akta lompat parti yang diluluskan parlimen sebelum ini tidak memungkinkan kerajaan tebuk atap dapat dilakukan seperti dulu. Malah, memperolehi sokongan individu ahli parlimen melalui SD juga tidak lagi boleh dibuat. Kesemua ahli parlimen termasuk ahli parlimen PN hadir menyokong akta ini semasa diluluskan. Adakah mereka berpura-pura mahukan kestabilan apabila menyokong akta ini? Dengan style politik ekstrim memainkan api perkauman dan agama, Haji Hadi pun tahu bahawa dia dan Perikatan Pembangkang tidak akan mendapat sokongan dari rakyat Sabah dan Sarawak yang sangat tidak senang dengan cara politik Haji Hadi. Jadi apakah sebenarnya motif Haji Hadi apabila sengaja menimbulkan polemik tebuk atap ini? Tidak lain dan tidak bukan kerana Haji Hadi dan PN ingin menggagalkan pemulihan ekonomi dan menakutkan pelabur yang sedang datang mencurah-curah ke negara kita. Baru-baru ini, 3 syarikat besar iaitu Amazon, Tesla dan Intel telah bersetuju untuk melabur di Malaysia dan ini mewujudkan banyak peluang pekerjaan baru. Walaupun Haji Hadi dan Perikatan Nasional membawa slogan PN Best kononnya mereka bersih dan stabil, tetapi tindakan mereka akhir-akhir ini jelas menunjukkan mereka sebenarnya tidak mahukan kestabilan, khususnya apabila menolak menubuhkan kerajaan perpaduan oleh Yang di-Pertuan Agong. Haji Hadi adalah bapa kepada ketidakstabilan negara kita. Bukan itu sahaja, imej bersih yang dicanan rupanya indah kabar dari rupa apabila akhirnya didedahkan skandal rasuah Jana Wibawa Perikatan Nasional yang menjangkau sehingga 4.5 bilion ringgit. Apa yang rakyat perlukan ketika ini adalah menambah peluang pekerjaan, memulihkan ekonomi dan mengurangkan kos sara hidup, seterusnya membantu rakyat keluar dari kesusahan akibat COVID. Rakyat tidak perlukan ahli parlimen yang rakus dan tamak kuasa yang sibuk dengan idea tebuk atap, bahkan tidak banyak idea ekonomi dan pembangunan yang dikongsi oleh Haji Hadi. Dia sepatutnya mengambil contoh sebagaimana pimpinan Pakatan Harapan yang berjiwa besar mahukan kestabilan kerajaan dengan menandatangani MOU bersama Perdana Menteri Ismail Sabri bagi memastikan kerajaannya tidak diganggu oleh pihak yang lapar kuasa sehingga habis penggal parlimen. Bukan itu sahaja, beberapa akta baru dapat diluluskan dan banyak penambahbaikan dibuat terhadap institusi negara hasil dari MOU itu.
Haji Hadi dan Perikatan Pembangkang perlu menjadi pembangkang yang berkesan sebagai check and balance apabila memilih untuk tidak menyertai kerajaan perpaduan dan bukannya sibuk menggigau tebuk atap, mempromosi tindakan ekstrim dan menderhaka kepada institusi raja. Sekian, jangan lupa share dan subscribe.